Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hari ni dah ke Ramadan yang ke-6. Masya-Allah, siapa yang masih berpuasa lagi, Mak Imam ucapkan tanya kerana bersemangat, kuatkan semangat untuk berpuasa ni walaupun duduk di rumah. Sebenarnya duduk di rumah pun ada juga ujian itu sendirinya. Sebenarnya kalau kita berpuasa dalam keadaan orang sekeliling kita tidak berpuasa, contohnya lah adik awak ke, Nabi Muhammad SAW sabda, malaikat akan mendoakan dia sampailah orang yang makan tu kenyang. Jadi sepanjang dia makan tu, kita sabar duduk sebelah dia tu, malaikat mendoakan kita, mendoakan keampunan untuk kita. Jadi kita kena banyak sabar lah kalau ada adik kita tengah makan sebelah kita. Kita kena banyak sabar, faham yang dia tak mampu lagi macam berpuasa. Minggu ini berkenaan Allah Ar-Rafi', iaitu Allah meninggikan atau memuliakan seseorang hamba. Ada beberapa sebab Allah memuliakan seseorang hamba itu. Mak Imam akan jelaskan supaya awak faham. Boleh jadi Allah merendahkan di atas apa yang dilakukan dalam kehidupan seharian dia. Boleh jadi Allah meninggikan martabat ataupun darjat seseorang hamba atas apa yang dilakukannya. Fa'ad fa'asababa. Sesungguhnya Allah menjadikan sesuatu itu mesti bersebab. Yang pertama, iman, iaitu kekuatan iman yang ada dalam diri seseorang. Dalam dunia ni tak ada apa yang mudah untuk kita tempuhi, untuk kita lalui. Sebab kalau kita rasa susah, itu bukan dunia. Manusia ni kehidupan seharian dia memang Allah bagi susah. Sebab apa? Allah nak kita belajar dari sesuatu tu supaya kita do something amazing from that. Jadi kita merancang atau melakukan sesuatu yang menjadi lebih baik. Jadi bila kita dapat melakukan itu, dapat tempuh itu, insya-Allah kita akan jadi orang yang lebih baik dari sebelum ni. Kalau kita belajar dari sudut setiap ujian yang Allah bagi dan mengambil pengajaran di setiap ujian yang Allah bagi. Bezanya orang Islam dengan orang bukan Islam ni, kita lebih kuat sebab apa? Kita ada bergantungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lain dengan orang yang bukan Islam. Kita sentiasa ada Allah. Kita percaya apa yang kita lakukan tak ada mustahil bagi Allah untuk membantu. Sebab itu orang Islam lebih kuat. Macam zaman dahulu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berperang perang Badar pada ketika bulan Ramadan. Bayangkan cuaca time tu panas, kat tengah-tengah panas, tapi Allah bagi bantuan, Allah datangkan bantuan. Sebab apa? Diorang percaya setiap kemenangan itu atas keizinan Allah. Bila kita meletakkan kita punya kepercayaan 100% ke Allah, Allah pasti akan membantu kita. Sebab itulah orang Islam kuat. Sebab apa? Kita ada pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua adalah ilmu. Hadis Nabi Muhammad SAW berkata, sesiapa yang Allah hendak kebaikan ke atasnya, Allah akan beri dia kefahaman agama. Kalau Allah tahu kita boleh memberi manfaat kepada orang Islam yang lain, Allah mudahkan kita untuk faham agama. Contoh, awak senang je nak faham kalau orang beri nasihat. Awak tersentuh hati bila orang nasihat awak untuk berubah. Awak faham atas segala teguran atau ujian yang Allah bagi adalah untuk pengajaran untuk awak. Jadi bila awak faham agama ni, bila awak faham hukum agama ni, sebab apa Allah jadikan sesuatu tu, sebab apa Allah tak beri sesuatu tu, bila awak faham, insya-Allah sebenarnya Allah ingin kebaikan untuk awak. Tadi Mak cakap fa'al sababa, setiap berlaku yang Allah bagi tu, ujian apa pun situasi yang Allah bagi tu pasti ada sebab dia. Kalau kita faham benda tu, kita redha atas ketentuan Allah tu, insya-Allah hidup kita menjadi lebih baik. Orang Islam ni minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu daripada lahir sehinggalah ke liang lahat. Sebab apa? Ilmu Allah itu sangatlah luas. Orang Islam ni kena menjadi orang yang berilmu. Rasulullah SAW menggalakkan orang Islam ni menjadi orang yang berilmu supaya kita lebih kuat, bukan fizikal je, tapi kita punya hati dan kita punya kefahaman ilmu agama. Barulah kuat. Susah orang tewaskan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Baiklah, maksudnya kita fokuskan kepada yang garis tu, yarfa'illahu allazina amanu, supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat. Dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya terhadap apa yang kamu kerjakan. Menaikin darjat orang yang ada ilmu ni. Sebab apa? Orang yang ada ilmu ni boleh memberi manfaat kepada orang lain. Contoh awak faham apa yang awak ajar, awak boleh ajarkan kepada orang lain, awak yang dapat pahala. Tapi itu adalah di antara beberapa sebabnya kenapa Allah memuliakan seseorang hamba. Bila kita merasakan hidup kita ni dijatuhkan oleh orang lain, contoh kita malukan, kita dikecamkan daripada orang sekeliling kita, kata kita bukan-bukan, kata kita ni, kita tu, mungkin akan terkesan juga kepada diri kita. Kita akan rasa rendah diri, rasa tak cukup baik, rasa tak layak nak jadi baik. Tapi jangan pernah rasa macam tu. Sebab apa? Antara sebab kenapa Allah hidupkan kita pada hari ini, Mak bercakap depan awak ni, dengar Mak cakap ni, sebab apa? Allah nak bagi beberapa kebaikan yang kita tak tahu. Jadi setiap apa yang Allah susun tu, ujian yang susah ataupun ujian kesenangan untuk kita pun, kita perlu belajar sesuatu dapat memberi manfaat kepada yang lain. Mu'alimah, jadi itulah sifat Allah Ar-Rafi' yang satu-satunya layak untuk memuliakan segolongan hamba yang dikehendaki. Baiklah, seterusnya hari ni Mu'alimah nak cakap berkenaan solat. Kita pun tahu solat itu tiang agama. Tiada rumah yang tiada tiang akan roboh. Jadi agama yang tiada solat akan mudah runtuh, akan mudah goyah. Sebab apa? Kita tiada pergantungan kepada Allah. Kita tiada ruang dan peluang untuk berjumpa dengan Allah secara one to one. Jadi kita nak mohon kekuatan daripada Allah, kita nak memuji Allah, tiada ruang kalau kita tak menunaikan solat. Jadi awak tak balik lagi. Jadi Mak ceritakan supaya masa awak dah balik nanti, awak dah ada bank account sendiri dah. Dosa pahala sendiri tanggung. Jadi tak adalah kaitan dengan mak ayah awak dah. Jadi Mak Imah banyak beritahu awak tentang kepentingan solat. Bila awak dah akil balik nanti, tolong cuba untuk jangan tinggal solat. Bila dah biasa tinggal solat, awak akan lihat untuk menunaikan solat. Awak akan rasa berat. Jadi Mak Imah cakap berkaitan dengan Ramadan dan solat. Dalam bulan Ramadan ni banyak perkara yang kita kena jaga, dan di antaranya adalah adab akhlak kita ketika bulan Ramadan. Puasa ini untuk menutup kemaksiatan. Tapi kalau kita masih melakukan kemaksiatan, apa guna puasa kita? Penat lelah kita. Kita akan rasa hanya lapar dan dahaga sahaja. Puasa ini umpama perisai kita dalam menjaga diri kita daripada melakukan maksiat kepada Allah. Rasa malu, rasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua perkara yang kita perlu perhatikan ketika bulan Ramadan. Mubtalatun ni membatalkan puasa. Contohnya makan dan minum. Memang jelas-jelas lah makan dan minum membatalkan puasa. Tetapi yang amat penting sebenarnya, mufsidatun, perkara yang kita tak tekankan tetapi sangatlah penting. Bahaya benda ni kalau kita tak perasan kita lakukan. Antaranya adalah bercakap kotor, dia mencarut juga, dia marah menggunakan kekerasan, cakap benda yang menyakitkan hati orang, masih lagi mengumpat, masih lagi memfitnah waktu ketika Ramadan. Jadi benda ni umpama baldi diisi air, ada lubang besar bawah dia. Jadi
pahala tu makin lama makin kurang. Kita berpuasa hanya dapat lapar dan dahaga. Sebab apa? Sebab kita melakukan dosa-dosa yang boleh tebuk kita punya puasa, tebuk kita punya pahala puasa sampai keluar semua. Kita lakukan jahil ni ada tiga jenis jahil. Jahil tu tak tahu. Dia tak tahu. Jahil tu jahalah. Yang pertama, dia tak tahu dia melakukan sesuatu tu dalam keadaan dia tidak tahu. Terutama sekali biasanya budak-budak yang tidak mengerti kecuali ditegur oleh ibu bapanya. Ini contoh yang bagi dia mencuri barang padahal dia dalam keadaan kanak-kanak yang dia tidak tahu kecuali ditegur. Yang kedua pula, dia tahu dan jelas dia dah besar, dia dah ada boleh akal untuk berfikir, tapi dia masih juga melakukan kejahatan tu. Dia buat tak tahu je. Orang tegur ke apa, dia tahu dia buat salah, tapi dia masih berterusan melakukan kejahilan tu, duduk dalam kejahilan tu. Yang ketiga ni pula, yang ni bahaya sikit. Kadang-kadang kita tak sedar kita melakukan ini. Dia menjadi punca atas sebab dosa orang lain. Dia melakukan sesuatu menyebabkan orang berkata pada dia. Maksudnya dia melakukan satu kejahatan tu, sampai orang terpaksa bercerita belakang tentang dia, memberitahu, maksudnya marah kat dia, mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang kotor untuk dia, tapi atas sebab dia sendiri yang melakukan kejahatan tu. Dia sendiri yang melakukan kejahatan tu, membuatkan orang semua cakap tentang dia. Jadi sama-sama dosa dalam hal ni. Tetapi perkara tu mula daripada dia, berpunca daripada dia punya kejahatan sendiri. Jadi Allah tidak menerima puasanya. Rugi tak? Rugi je. Tapi awak ni, umur awak ni yang tak balik lagi ni, awak sangat digalakkan latih berpuasa. Bila awak berjaya latih berpuasa, mak ayah awak yang dapat pahala. Sebab apa? Sebab berusaha untuk melatih awak daripada kecil lagi. Bila mak awak berusaha untuk melatih diri awak sendiri, mak ayah awak yang dapat pahala. Awak kan sayang mak ayah awak kan nak bagi pahala kat mak ayah awak, jadi saham akhirat. Jadi berusaha untuk latih diri. Jadi mak apa yang mak bagi tahu ni, persediaan awak apabila awak dah balik nanti. Penting solat ni jangan pernah tinggal, terutama sekali ketika bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ni bulan ibadah. Bulan awak berusaha untuk bersungguh-sungguh melakukan ibadah. Sebab apa? Allah cipta bulan Ramadan ni, Allah nak kita serius. Jadi dalam 12 bulan, 1 bulan je Allah bagi tempoh tu untuk kita serius dalam beribadah. Allah rindu kita sentiasa. Allah sentiasa merindui hamba-hambanya. Jadi Allah ciptakan bulan Ramadan ni supaya kita rasa macam mana rindunya Allah Subhanahu Wa Taala kat kita. Macam mana kita rasa nak berjumpa dengan Allah. Macam mana kita rasa nak sentiasa baca Al-Quran. Jadi Allah beri peluang kepada kita untuk directly serius untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia mulai sekarang, daripada awak umur kecil ni, cuba latih untuk belajar solat, baca puasa, bantu adik-adik, beri semangat kepada adik-adik awak yang nak belajar juga puasa tu. Bila umur 10 tahun ke atas, mak Limah akan ambil serius. Kalau Umar main solat, memang mak Limah marah. Jadi sebab apa Umar marah tu bukan saya saja. Sebab awak dah di antara, dah dalam umur yang boleh mak ayah awak boleh rotan awak kalau awak tinggalkan solat secara sengaja. 10 tahun ke atas tu. Jadi mak ambil serius sangat tentang solat ni. Lagi-lagi bila awak dah akil balik nanti ni. Okey, baiklah. Itu saja. Nanti kita jumpa lagi. Jaga hati, jaga Allah. Allah jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.